punca menyebabkan berlakunya jenayah cyber. Idea pertama, sikap manusia negatif. Uraiannya, jenayah cyber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai attitude yang negatif. Manusia menyerang sistem hanya sekadar suka-suka ataupun mencuba ilmu baru yang mereka pelajari. Manusia yang berumur 20 tahun belum cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka berlaku. Idea kedua, keinginan material manusia boleh mendorong berlaku jenayah cyber. Huraiannya, manusia keinginan untuk menjadi kaya dalam masa yang singkat dengan menggunakan kaedah alternatif. Masyarakat hanya dengan melakukan penyalahgunaan internet sahaja dapat memenuhi impian mereka untuk hidup mewah. Sikap masyarakat yang materialistik untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan hidup dengan cara mudah. Idea ketiga, kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini. Maklumat-maklumat yang dipaparkan di berjuta-juta laman web tidak dapat dikawal oleh sesiapa dan ini akan menyebabkan berjuta-juta laman web dihidupkan. Berjenayah cyber yang tamat ataupun yang terjangkit akan melakukan pencurian, pemalsuan data, meletakkan virus dan sebagainya untuk mencapai maklumat mereka. Kesalahan jenayah ini dimudahkan lagi dengan ramai pengguna internet yang tidak cerdik komputer serta tidak hati-hati apabila memberi maklumat pribadi mereka di internet. Idea keempat, ibu bapa mengabaikan didikan anak-anak. Huraiannya, ibu bapa tidak mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama dan moral supaya dapat membezakan antara yang benar dan salah. Ibu bapa tidak menjadi pendidik dan pattern daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan agama dan nilai moral. Anak yang ingin mendapatkan perhatian daripada ibu bapa, mereka dengan melakukan jenayah cyber. Idea kelima, masyarakat yang kekurangan pengetahuan dalam pengetahuan komputer. Huraiannya, kebanyakan penjenayah cyber adalah golongan berpengetahuan ataupun profesional dalam pengetahuan komputer. Ilmu pengetahuan orang ramai tentang pengetahuan komputer yang cerdik merupakan salah satu punca. Masyarakat sering menjadi sasaran golongan penjenayah cyber kerana mereka tidak ketahui cara-cara untuk mengelak diri daripada ancaman jenayah cyber. Kesan-kesan berlakunya jenayah cyber. Idea pertama, pengguna kehilangan wang. Huraian, memberi impak buruk kepada pengguna jika tiada sekuriti atau keselamatan dalam proses transaksi pembayaran secara online. Laman web yang tidak rasmi memudaratkan pengguna. Pengguna beri keterlaluan kepada penjenayah cyber secara tanpa sedar. Mudah untuk penjenayah cyber menggodam atau mencuri informasi perbankan pengguna bertujuan untuk mencuri atau memindahkan wang pengguna. Idea kedua, mencemarkan reputasi. Huraian, pelbagai maklumat sama ada benar atau salah, idea, ideologi, propaganda dan pornografi disebarkan melalui internet. Pornografi cyber berlaku bila foto yang melampau dimasukkan dalam internet untuk paparan umum. Pengguna bebas dalam menyampaikan dan menerima maklumat tanpa ditapis kebenarannya dan hal ini memberi kemudahan kepada penjenayah cyber. Idea ketiga, mangsa mengalami tekanan hidup yang tinggi. Huraian, pengintipan berlaku apabila hak peribadi seseorang diceroboh dan perbuatan ini dilakukan tanpa pengetahuan orang yang diintip. Pengintipan cyber boleh dilakukan dengan alat berteknologi tinggi. Kebiasaannya, pengintip adalah seseorang yang profesional dan mahir dengan alat berteknologi canggih seperti kamera litar tertutup. Idea keempat, aktiviti perjudian meningkat. Huraian, wujudnya perjudian secara maya. Tidak seperti perjudian yang biasa, perjudian secara maya menjadi jenayah cyber kerana tidak berdaftar. Risiko hilang wang, pertaruhan dan penipuan adalah lebih tinggi. Aktiviti tersebut hanya membuang masa dan tidak memberi manfaat. Idea yang terakhir, menjejaskan sistem ICT. Huraian, mengganggu atau merosakkan sesuatu sistem juga merupakan jenayah cyber. Perbuatan ini dianggap penganiayaan atau sabotaj terhadap sistem yang sah. Gangguan atau kerosakan sistem akan mengakibatkan sistem tersebut lumpuh dan seterusnya gagal untuk berfungsi. Okey, saya akan membentangkan tentang langkah bagi mengatasi jenayah cyber.
Antara langkahnya ialah meningkatkan kemampuan anggota keselamatan iaitu PDRM dan SKMM serta bank melatih kaki tangan untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang forensik komputer. Hal ini digunakan untuk menyiasat dan analisis bagi mendapatkan bukti kukuh supaya penawaan ke atas penjenayah cyber lebih berkesan. Seterusnya, kerjasama antara kerajaan dengan syarikat serta pengguna komputer atau peranti elektronik. Syarikat yang ingin memulakan e-dagang perlu melakukan langkah keselamatan terlebih dahulu. Syarikat tersebut perlu berkongsi masalah pencerobohan dan penggunaan dengan kerajaan. Jadi, syarikat tersebut boleh memberi cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan keselamatan maklumat. Seterusnya, pemantauan pihak berkuasa di alam cyber. PDRM meronda di internet melalui unit jenayah cyber Bukit Aman bagi membanteras jenayah cyber di laman sosial seperti Facebook. Contoh ancaman di laman sosial seperti ugutan, propaganda perkauman dan lain-lain. Bagi mengatasi isu ini, pihak PDRM perlukan kerjasama daripada SKMM dan Cyber Security Malaysia. Seterusnya, menerapkan pengetahuan mengenai jenayah cyber. Penerapan sejak di bangku sekolah lagi. Selain itu, memberi maklumat kepada masyarakat melalui media massa dan media elektronik serta memberi maklumat kepada masyarakat mengenai jenayah cyber dan cara mengelak daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Jadi, negara kita dapat melahirkan masyarakat yang celik teknologi maklumat. Seterusnya, menerapkan nilai moral dan agama dalam diri masyarakat. Penerapan nilai-nilai moral dalam diri seseorang itu juga penting supaya seseorang itu akan sentiasa berada di landasan kebaikan, maka penjenayah cyber ini tidak akan wujud sehingga menjadi fenomena yang kritikal pada masa kini. Jordan. Colts collection plate is never empty.